Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullahal azim, nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Lin nabi wa alihi wa sahbihi kiramil al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyina bijahi khatimil mursalin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan yang kasih dirahmati Allah SWT. Dah 4 bulan kita tak bertemu. Bulan 7, bulan 2, bulan 7 baru redih, tak redih lagi sebenarnya. Hari ini 6 kes baru, tapi 6 kes baru tu sebenarnya kes import, bukan kes tempatan. Artinya luar negara COVID-19 ni, pandemik COVID-19 ni cukup kuat lagi. Amerika, Australia, negara-negara, ya, negara-negara Islam kurang, negara-negara yang bukan Islam, ya, ini merupakan ujian Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kusak berapa mat? 87. Bagaimana Rasulullah mengasaskan keimanan yang sejati? Ya. Sebagaimana telah dimaklumi bersama, ya, pengetahuan kita bersama. Kita dapat pelajaran daripada pengajian-pengajian kita di sekolah, pengajian di madrasah, di masjid oleh ulama-ulama yang menyampaikan ceramah-ceramah yang berkaitan dengan, ya, bagaimana Rasulullah mengasaskan keimanan yang sejati kepada umat, terutama umat generasi awal dahulu, generasi as-sabiqunal awwalin. Apabila Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah SWT menyampaikan seruan Islam, menyeru manusia kepada Islam, meninggalkan jahiliyah. Sebab Islam lawannya jahiliyah, iman lawannya kufur, syurga lawannya neraka. Terdapat berbagai-bagai masalah akhlak yang runtuh, moral yang runtuh, kebudayaan, ekonomi dan politik yang mesti diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Di masa itu terdapat 2 kuasa besar imperialis yang sentiasa berperang, bergaduh, masing-masing mengalah, nak cuba mengalahkan satu pihak yang lain. Jadi kuasa besar imperialis yang sentiasa berperang pada zaman itu iaitu Empire Romawi, Empire Rom.
Dalam Al-Quran pun ada surah Ar-Rum, suratul Rum. Perkara ini Allah ceritakan dalam Quran. Ya. Surah Ar-Rum tu surah yang membicarakan empire kerajaan Romawi dan musuhnya iaitu empire Parsi. Empire Romawi agama Kristian. Empire Parsi agama Majusi. Empire Romawi nama rajanya Hercules zaman Nabi. Hercules ni zaman Nabi, tuan-tuan. Hercules ni lebih hebat daripada Donald Trump lagi. Hercules mau terkenal kan? Orang Arab kata Hercules, orang putih kata Hercules. Begitu juga dengan Empire Parsi. Rajanya Kisra bin Hermas, agama Majusi. Dan masyarakat Arab Mekah tu, ya, dan masyarakat Arab di sekitar Mekah, di Yaman, di Syam, ya, di Palestin, itu masyarakat Arab, serta negara-negara sekitarnya, sekitar masyarakat negara Arab Mekah tu, mengambil sistem kelas, sistem ya kasta. Itu dia. Misalnya Hindu, kerajaan India mengamalkan sistem kasta, kasta Brahmin, kasta Satriya, kasta Sunda, kasta paling bawah sekali apa? Parya ya. Parya. Tadi. Parya, Sunda, Satriya, Brahmin. Saudara-saudara. Brahmin tu dengan cerita ya daripada sejarah, daripada golongan yang mengamalkan agama Nabi Ibrahim. Itu nama Brahmin tu, Brahmin. Mengamalkan agama Ibrahimiyah, Nabi Ibrahim lah. Tapi sudah menyeleweng daripada ajaran Nabi Ibrahim yang sebenar, saudara-saudara. Dan mereka ini selalu bergaduh, berperang. Ya. Tadi. Negara yang kuat pada masa itu Hercules lah, Empire Rome. Kemudian Parsi, di sebelah timurnya Parsi, sebelah baratnya Romawi. Di masa itu terdapat penindasan ekonomi secara riba oleh peniaga-peniaga, pedagang-pedagang orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi pada masa itu menguasai Madinah dan Mekah. Yahudi dah lama bertapak di Madinah di Mekah ni. Saudara, dia menekan masyarakat Arab, menindas masyarakat Arab yang buta huruf. Jadi orang Yahudi mengamalkan sistem riba ya untuk menindas ekonomi masyarakat Arab. Dan juga keruntuhan akhlak, keruntuhan moral. Kes buang bayi, bukan sekat buang bayi, bunuh anak perempuan hidup-hidup dalam tanah. Ya, itu dia. Kemudian kes perjudian, arak, memperdagangkan wanita. Ya, menghambakan orang-orang hamba abdi. Masa itu ada sistem perhambaan, hamba abdi. Orang miskin ditindas, saudara-saudara, jadikan hamba.
seperti golongan seperti Bilal bin Rabah contohnya. Wah, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sumayyah. Itu golongan hamba abdi yang dizalimi, yang ditindas oleh masyarakat Arab, ya, daripada kalangan, ya, atasan, saudara-saudara. Dalam negeri Arab memang telah ada masalah-masalah rumit yang mesti diselesaikan oleh seorang pemimpin. Seluruh negara Arab diseliputi oleh buta huruf. Dia tak tahu baca. Saudara-saudara, kawasan pantai Arab dan Iraq tertakluk di bawah kekuasaan penjajah Empire Persia. Tengok, saudara-saudara. Di sebelah utara Arab, kekuasaan kerajaan Empire Romawi telah sampai ke sempadan Hijaz. Hijaz tu ialah Mekah lah. Mekah, Taif, Madinah tu dipanggil kawasan Hijaz. Di Hijaz pula, kaum kapitalis Yahudi, ya, Hijaz artinya Mekah, Madinah dan Taif. Kaum kapitalis Yahudi, iaitu pedagang-pedagang Yahudi, telah menubuhkan pusat-pusat perniagaan yang besar. Seperti pusat perniagaan Bani Qainuqa di Madinah contohnya. Bani Qainuqa tu Yahudi lah. Dan kapitalis ini, pedagang-pedagang Yahudi itu telah menjerat leher orang-orang Arab dengan perjanjian perdagangan secara riba, sistem riba berluasa. Dari riba ni dimulai oleh masyarakat Yahudi, kapitalis Yahudi. Sebab itu Islam melarang keras amalan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sebelah timur Arab terdapat kerajaan Kristian Habasyah yang telah melanggar Mekah beberapa tahun dahulu, iaitu tahun Gajah, iaitu tahun 571 Masehi, tahun Nabi Muhammad dilahirkan. Ya, 3,000 tentera bergajah di bawah panglima tenteranya Abraha al-Ashram menyerang Kaabah, nak meruntuhkan Kaabah, Masjidil Haram. Tapi Allah tak izin. Allah rakamkan dalam Quran, dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah rakamkan dalam Quran, surah Al-Fil. Memang cerita ni cerita benar apa yang disebut dalam kitab ini, kitab sejarah ni memang dah sebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi manusia di puncak kejahatan, dah sampai peringkat nak meruntuhkan rumah Allah, Kaabah, pusat ibadat umat Islam. Nampak? Jadi Allah hantar, ya, bukan COVID-19, Allah hantar sijil, batu-batu neraka yang mengandungi virus kuman penyakit kusta. Sebenarnya semua penyakit ni balik Allah datang dari langit. Kerana
disebabkan manusia sombong dan angkuh. Bila manusia sombong dan angkuh, maka turunlah bala dari Allah Ta'ala, dari langit. Contoh, tentera bergajah. Ya, itu dia. Iaitu kerajaan Kristian Habasyah melanggar Mekah pada tahun 571 Mesir. Sebab itu tahun Nabi lahir itu namanya tahun gajah. Sempena gajah melanggar, tentera bergajah melanggar Mekah. Saudara-saudara, jadi Allah tak izinkan. Allah Maha Kuasa. Ya, bila manusia yang sombong angkuh nak cabar Allah sampai peringkatnya terlalu zalim, terlalu jahat, sampai peringkat nak meruntuhkan Kaabah, maka Allah hantar tentera burung ababil. Tentera burung apa? Ababil. Mat, ada ke WhatsApp, Mat? Baca surah Al-Fil, Mat? Haji Mazin, ada surah Al-Fil? Ada. Encik Usop, ada suratul Fil? Tak ada? Ni semua buat telefon mereka ni. Baca, Mat? Kuat-kuat. Baca ayat dan maksud sekali. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maksudnya, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Wa arsala alaihim khairan ababil. Dan ia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung berpasukan. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Tanya kuman virus penyakit kusta tu. Sebab itu orang penyakit kusta ni bahaya. Ya, bila kuman tu menyerang mereka, sampai putih-putih, sampai tulang-tulang dimakan dia virus itu, sampai seperti daun kayu yang dimakan ulat. Macam mana daun kayu? Gambaran daun kayu makan ulat, berlubang-lubang. Betul tak betul? Tu dia. Itulah dahsyatnya, saudara-saudara. Ya, itu virus sijilin. COVID-19. Dulu ya, virus sijilin. Serang tentera bergajah 3,000 orang. Mampu dengan gajah-gajahnya sekali. Dilempar oleh burung ababil. Burung ababil itu tentera Allah. Macam burung layang-layang tak? Burung ababil macam seperti burung layang-layang, kecil aja. Burung layang-layang kan. Shoo. Serang. Kumpulan burung layang-layang. Satu kumpulan pertama serang. Terlepasnya batu sijil tanah bakar yang panas dari neraka tu. Sebenarnya kuman tu dari neraka. Ni virus ni dari neraka. Itu ya COVID-19 ni daripada neraka, jangan main. Jadi peristiwa bala demi bala ni Allah sebut dalam hadis. Ya, Nabi Muhammad sebut dalam hadis. Hadis nombor 18. Kitab Mistikah Hadis Jabatan Perdana Menteri, muka surat 217, jilid pertama. An Ali radhiyallahu anhu qala ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala innaha satakunu fitnah. Qultu mal makhruju minha ya Rasulullah? Qal
Kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wal faslu laysa bil hazl man tarakahu min jabarin qasamahullah wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah wa huwa hablullahil matin wa huwa zikrul hakim wa huwa siratul mustaqim walladzi la tazighu bihil ahwa wa la talbisu bil alsinah wa la yashba'u minhul ulama wa la yakhlaqu an kathratir radd wa la tanqadi ajaibuhu wa walladzi lam tantahil jinnu idza sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih man qala bihi sadaqa wa man amila bihi ujir wa man hakama bihi adal wa man da'a ilaihi hadiya ila sirati mustaqim. Hadis riwayat At-Tirmizi wa Darimi. Mana hadis ini? Dari Sayyidina Ali radhiyallahu an katanya, ingatlah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, awaslah, sesungguhnya akan berlaku kekacauan dan bala bencana yang besar. Aku bertanya, apakah caranya untuk menyelamatkan diri dari bencana bala yang besar itu ya Rasulullah? Baginda Rasulullah SAW menjawab, caranya untuk menyelamatkan diri dari kekacauan, peperangan, bala bencana yang besar seperti penyakit COVID-19 ni, melibatkan 190 berapa buah negara mat seluruh dunia. Haji Mazin 194 buah negara, 195 bukan begitulah. Lebih kurang 195 198 buah negara. Ramanya. Itu dia je. Ini bala bencana yang besar, meliputi seluruh dunia. Ya. Apakah cara untuk menyelamatkan diri dari bencana bala yang besar itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW baginda menjawab, caranya ialah kamu kena berpegang teguh kepada ajaran kitabullah, ajaran Al-Quranul Karim. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu mengandungi kisah-kisah perihal umat-umat yang terdahulu dari kamu, supaya manusia membaca kisah-kisah umat-umat zaman Nabi dulu. Macam kisah Ashabul Fil ni tadi. Kuman apa dari Cik Usop? Virus apa? Virus penyakit kusta. Ya, daripada bahan batu bakar, tanah bakar, sijilin yang dibawa oleh siapa tadi? Burung apa tadi? Burung ababil, untuk merjam, memusnahkan tentera bergajah yang nak meruntuhkan apa? Kaabah rumah Allah. Bila manusia sombong dan jahat, sudah terlalu puncak jahatnya, mencabar Allah, Allah pun hantarlah bala tenteranya, hantarlah macam kita hari ni. Bila sampai puncak jahat, bila dunia menghukum orang Islam tu teroris, Islam tu pengganas, Islam anti pembangunan, Islam jahat, Islam suka berperang. Ini tuduhan musuh-musuh Islam seluruh dunia. Betul tak betul? Negara mana yang kuat tuduh Islam sebagai teroris ni? Apa macam negara Amerika sekarang? Yang paling bawah, yang paling teruk sekali. Berapa orang yang kena? Berjuta yang matinya? 100,000.
Ha? Dekat 200,000. Masya Allah. 100,000 nya mati. Oh, tu dia. Donald Trump sampai menangis ya. Oh. Dia mencabar. Tengoklah. Mana-mana negara yang mencabar Islam, menuduh Islam, menzalimi umat Islam, dizalimi. Termasuklah negara-negara Islam. Negara Arab pun kena. Turki pun kena, Mesir kena, Malaysia pun kena. Malaysia sikit aja. Tu dia, saudara-saudara. Cuba faham hadis ini. Ya, kerana Quran mengandung kisah-kisah, cerita-cerita umat zaman dulu. Umat zaman dulu dalam Quran. Kisah Nabi Ibrahim lebih 20 surah dalam Quran menceritakan perjuangan Ibrahim menegak Islam di negeri Babylon. Negeri Babylonia tu negeri Iraq zaman purba zaman dulu. Nama rajanya apa namanya? Namrud. Bila Namrud sombong, ya, lawan, menentang, menzalimi Rasul Nabi Ibrahim Allah utus. Sampai peringkat mereka hukum Ibrahim, tangkap, bakar dalam api. Jahat tak jahat tu? Jahat. Jadi Nabi Ibrahim hanya berdoa, berserah pada Allah. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebab itu dalam COVID-19 ni kita berdoa juga. Hasbi Allah, ayat 129 surah At-Taubah. Fa in tawallau hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat 129 surah apa? At-Taubah. Barang siapa baca 7 kali, ya, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali pagi, 7 kali lepas subuh, ya. Lepas subuh baca 7 kali, lepas asar baca 7 kali. Ayat berapa tadi? 129 surah apa? At-Taubah. Dia kena bertaubat, tuan-tuan. Ya, kita serah pada bulat-bulat pada Allah macam Nabi Ibrahim. Hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Insyaallah 7 kali. Kita insyaallah selamat, ya, daripada bala musibah. Itu dia, tuan-tuan. Nabi Ibrahim selamat. Itu Allah hantar pula nyamuk pula. Nyamuk tu tentera Allah dari langit juga. Allah hantar serang. Bawa kuman apa pula? Demam denggi berdarah. Jangan main. Sekarang ni ada tak demam denggi berdarah? Ada. Puncanya penyakit ni bila manusia tak boleh sombong dan angkuh. Itu dia, saudara-saudara. Kaum Nabi Hud dibinasakan oleh Allah. Kaum Ad, Nabi Hud, dengan halilintar binasa habis. Kaum yang kafir zaman Nabi Hud, kaum Ad namanya. Orang masa itu besar-besar, kepalanya besar surau ni, tingginya 70 hasta, 90 hasta. Oi, jangan main. Lebar dadanya pun 9 hasta. Kita setengah hasta aja. Tapi sombong. Mereka buat bandar raya Iram yang gagah dengan istana-istananya. Ini kaum Ad zaman dulu. Habis binasa. Pasal sombong. Lawan Islam, lawan agama Allah, lawan Nabi Hud. Begitu juga kaum Nabi Saleh, kaum Samud, Allah binasakan juga. Ya. Begitu juga dengan kaum Nabi Lut.
alaihissalam. Allah binasakan juga bumi Sodom. Jadi akhirnya satu negara diangkat ke langit dan ditenggelamkan jadi laut mati sampai sekarang ni. Dekat Jordan. Kan Jordan dia? Kerana mencabar Allah. Mengamalkan homoseksual, lewat. Lesbian. Dari Malaysia ni ada tak lesbian? Ada. Ada tak homoseksual? Ada. LGBT tu? L lesbian, G gay, B bisexual ya. T tu apa? Transgender. Kacau betul. Balik tu. Saudara-saudara. Mana boleh, jangan. Itu puncanya. Allah turunkan bala. Sebab Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, man tarakahu min jabarin qasamahullah. Sesiapa jua dari golongan yang sombong angkuh, meninggalkan dengan tidak menurut hukum kitabullah Al-Quranul Karim, qasamahullah, akan dibinasakan oleh Allah. Jaga-jaga. Allah binasahkan. Sebab hukum Quran tak berjalan, meninggalkan hukum Quran, mengamalkan hukum ciptaan manusia yang lemah, serba kekurangan. Allah tak izinkan. Sebab itu tuan-tuan, hukum Islam ni kena berjalan. Laksana, sebab Quran ni Quran ni kitabullah, kalamullah. Quran adalah himpunan hukum-hukum Tuhan. Hukum ibadat dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah saja, kata Profesor Dr. Harundin, 286 ayat surah Al-Baqarah itu terdapat 1000 hukum Tuhan. Faham ke? Jangan Quran dibaca aja, hukumnya ditinggalkan. Sebab itu Nabi bagi tahu dalam hadis tadi, man tarakahu min jabarin qasamahullah. Siapa jua dari golongan yang sombong angkuh, meninggalkannya dengan tidak menurut hukum Quran. Hukum Quran ditinggalkan. Yang mereka amalkan hukum ciptaan mereka. Ciptaan manusia, hukum ciptaan manusia yang lemah. Bila nak amalkan hukum Quran, macam-macam golongan menentang. Golongan ni tentang, golongan ni tentang, golongan ini tentang. Mengatakan tak sesuai, teroris. Kali ni belah Allah hantar. Balik tenteranya. Kalau zaman Ibrahim, nyamuk nampak juga yuk. COVID-19 ni ada ke nampak? Langsung tak nampak. Tak dapat dikesan oleh panca indera. Cuma suruh pakai mask saja, penutup apa tu? Mulut aja. Cuma penjarakan sosial. Tengok jarak sosial. Masih belum ada lagi. Hari-hari ada kes baru. 6, 7, 2, 1. Ada sekali satu hari itu 1 tinggal. Kemudian naik balik. Turun naik. Tak selesai. Amerika tu dah gelombang yang keberapa kan? Kedua? Dah kedua? China? Gelombang pertama, gelombang kedua ya? Gelombang ketiga. Dah main gelombang-gelombang. Ingat air laut aja, ombak aja yang gelombang. Kan COVID-19 pun ada gelombang juga. Puncanya ini dianya. Meninggalkan apa tadi? Hukum Allah, hukum Quran.
Cari caranya melamatnya, taubatlah kembali. Laksanakan hukum Allah, hilanglah. Ya Allah. Susah berbenar ke? Apa kekenanya? Ini budak tak sekolah ni, tengok budak sekolah. Sekolah dah budak sekolah. Sekolah kebangsaan sekolah. Dah buka sekolah? Belum lagi. Pasti? Buka. Oh, pasti tadika buka. Dah berapa bulan dah cutinya? 3 bulan. Budak sekolah 3 bulan cuti. IPTA pun cuti habis. Bulan berapa? Baru bulan 10 esok baru masuk balik IPTA. Sekarang ni bulan 7. Oh, lama cuti ya. Itu belum tahu lagi. Jadi kita minta-minta lah. Dia caranya sebab itu tuan-tuan, hadis dalam kitab Mistikah Hadis ni kena faham sungguh-sungguh. Ya, awaslah kata Nabi, sungguhnya akan berlaku kekacauan, peperangan dan bala bencana yang besar. Ni bala ni besar bencana ni. Ya. Bukannya bala-bala yang kecil tuan-tuan, melibatkan 195 buah negara seluruh dunia. Yang paling teruk kena pandemik COVID-19 ni Amerika Syarikat. Nombor 2 negeri mana? Brazil. Oh, nombor 3 India. Kena. Atau India pun kuat sangat tentang Islamnya, menzalimi umat Islam. Ya Allah. Apa? Masjid jadikan tokong? Astaghfirullahaladzim. Cina itu zalim juga buat umat Islam. Cina. Umat Islam golongan mana ke? Ugur apa? Ugur ya? Ugur. Oh, itulah puncanya tuan-tuan. Allah. Tapi TB tak boleh cakap, nanti orang pakai sensitif. Betul tak betul? Sebenarnya TB tak sebut perkara ni, tapi dalam Mistikah Hadis ni. Ini hadis nombor 18. Jabatan Perdana Menteri. Tapi kulit minta dia dah, tangga dah lama dah. Tak ke mana pergi. Kita ni dah lama saya pakai. Kena hujan, kena buka katut tetangga kulit tak ke mana, terobang. Tak apa yang lama hidmat, tak apa. Yang pentingnya faham. Ya Cusuk. Ini faham Cusuk. Isinya dia lagi Cusuk. Hadis nombor 18. Muka surat 217. Ya. Cara menyelamatkannya, kamu kena berpegang teguh dengan mengamalkan ajaran kitabullah. Hukum-hukum kita, baca Quran. Hari ni boleh dah. TV Hijrah apa ke rancangan? My Quran Time ya. My Quran Time. Ada bagus itu. My Quran Time. Mana boleh? Bukan susah je sangat. Kerjaan boleh buat. Saudara-saudara. Maksiat tu berhenti, tutup, taubat nasuha. Ya, laksanakan Quran. Saudara-saudara, buanglah hukum-hukum ciptaan manusia itu, tak usahlah. Kembalilah hukum Quran, hukum ibadat, hukum amalat, munakahat, hukum jinayat, amalkan. Hukum jinayat itu hukum hudud, qisas, diyat, ta'zir, amalkan. Sebab bumi ni Allah yang punya. Alam ni siapa cipta? Allah. Siapa mentadbirnya? Allah. COVID-19 ni termasuklah makhluk Allah. Ya? Nyamuk makhluk Allah, kuman makhluk, virus, semuanya makhluk Allah tu. Jadi bila manusia ni menerakai ya Allah, sombong kepada Allah, Allah hantarlah tentera-tenteranya. Macam Firaun yang sombong. Firaun contoh lawan Nabi Musa.
Akhirnya apa jadi Firaun? Tumpul dalam Laut Merah. Laut tu jadi tentera Allah. Lemah Firaun dalam Laut Merah. Mudah je nak perangkap Firaun. Allah boleh buat rebus raya dalam Laut Merah tu. Plus utaris, plus apa, selatan tanpa tol. Ada ketul Cik Usop? Tak ada. Tentera Nabi Musa, orang beriman Nabi Musa selamat menempuh terowong tu. Selamat. Tak. Kalau ada tu Firaun tak turun. Siapa nak bagi duit? Allah tengok perangkap. Tengok Allah Maha Kuasa. Tu dia. Jadi Quran ni bukan boleh main olok-olok, bukan keterangan olok-olok. Jangan olok-olok. Jangan buat amal main. Jadi sesiapa yang meninggal yang sombong, yang engkau meninggalkan hukumnya, tidak menurut hukum Quran, akan dibinasakan oleh Allah. Tu dia tuan-tuan. Boleh baca dalam kitab Miskah Hadis. Hadisnya 3 muka hadis. Hadis nombor 18. Memang panjang. Baik. Ini zaman sekarang, zaman dulu. Jadi zaman Nabi Muhammad, masa itu tentera bergajah. Menunjukkan sombong nak runtuh Kaabah. Jadi Allah hantarlah kuman virus sijilin. Tu dia. Hari ni di mana tempat orang penyakit kusta di Malaysia? Sungai Buloh. Betul ke Sungai Buloh tu Haji Mazin? Tempat yang baru itulah. Ada lagi ya? Dah tak ada lagi dah? Tak ada guna ke lagi? Dah tak ada lagi komando. Dokumen lain pula ya? Dokumen lain pula. Iya, saudara-saudara. Ya. Tengok kita baca ni. Tengok baca ya. Kita ada buku, kita rujukan kita ada. Tengok jam mat. Sekali lagi ya. Di Najran, antara apa di kawasan Najran ni? Di Najran antara Hijaz dengan Yaman, terdapat satu golongan orang-orang Kristian yang dapat bantuan dari kerajaan Kristian dan punya hubungan ekonomi dan politik dengannya. Sesungguh pun terdapat beragam masalah di negara Arab, tetapi Rasulullah SAW tidak heran dengan bangsanya, bangsa Arab. Rasulullah Arab keturunan Quraisy, Arab Badui ada. Baginda hanya menyeru mereka. Tugas Rasulullah menyeru kaumnya, menyeru bangsa Arab, menyeru mereka. Rasulullah seru mereka supaya meninggalkan Tuhan-Tuhan berhala itu. Tuhan berhala Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzza yang mereka banner, yang mereka tempah daripada kayu, buat daripada kayu-kayu yang diukir. Banner berhala Al-Lata, yang besarnya Al-Lata. Macam kita ada juga Lata Kinjang. Lata Kinjang di mana? Tak apa. Al-Lata, Al-Mana, Al-Manan, Al-Uzza. Itu nama-nama berhala itu. Hubal, berhala besar tu. Berhala yang kecil-kecil ada keliling Kaabah tu, 360 buah berhala. Jadi Rasulullah seru masyarakat Arab supaya meninggalkan Tuhan-Tuhan berhala ni. Yang Tuhan berhala, ada yang menyembah yang menyembah berhala, patung-patung berhala Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzza, berhala-berhala yang besar, yang kecil-kecil ni buang, berhentikan, tinggalkan. Jadi tugas dakwah Rasulullah itulah yang pertama sekali, seru manusia beriman kepada Allah.
supaya mentauhidkan Allah. Tuhan yang sebenar yang layak disembah hanya Allah. La ilaha illallah. La ma'bud bihaqqin fil wujudi illallah. La ma'bud bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar disembah melainkan Allah. Saudara-saudara, tinggalkan Tuhan-Tuhan yang lain, kecuali Allah saja yang berhak disembah, dan hanya menurut perintah Allah Taala saja. Itu dia. Mengerjakan apa yang Allah suruh dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Macam kita ni, arak Allah larang dah. Larang, tutup arak. Kan semudah aja. Apa ilah COVID-19 ni? InsyaAllah. Tutup arak. Kilang arak. Apa? Tusah farasi lagi. Memang ada banyak pemabuk-pemabuk ni, driver-driver lori-lori yang mabuk ni yang Allah. Ada tak? Ada tak? Ada tak pemandu yang mabuk yang membahayakan orang ramai? Ada ke yang matinya? Ada. Ya, judi Allah larang tak? Allah larang. Dia. Tengok ayat 90 surah Al-Maidah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wa azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu alakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak dan judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan batang-batang apanah adalah semata-mata kotor keji dari perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu jauh daripada tinggalkan. Jauh tak artinya tinggalkan. Ya, supaya kamu semuanya berjaya. Bukannya susah sangat, saudara-saudara. Itulah seruan Nabi. Baginda hanya menyuruh. Memang ada di Mekah tu macam-macam masalah. Masalah keruntuhan mara, buang anak, bunuh anak perempuan hidup-hidup dalam tanah, minum marak, berjudi, berzina. Jangan cerita lah. Memperdagangkan manusia, ya, ribanya. Jadi, tapi Rasulullah menekankan, ya, iaitu menyeru masyarakat Arab ni supaya menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan Tuhan-Tuhan yang batil, berhala-berhala yang sembah. Macam masyarakat Arab, mereka menyembah malaikat. Mereka anggap malaikat sebagai anak perempuan Tuhan. Itu yang tak betul tu. Dia sambil menyembah berhala, mereka anggap malaikat sebagai anak perempuan Tuhan. Itu dia. Saudara-saudara, jadi kita akan sambung lagi. Tak boleh lebih-lebih, nanti kena saman pula. Saman sekarang ni ya, melanggar SOP. Betul Tuan Haji Mazin? Dia setakat Isya saja. Cukup berhenti setakat dulu, jangan lebih. Kalau saman, pengusi kena. Berapa samannya? 1,000. Daripada buat 1,000, baik kita buat buat more makannya man. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu ajma'in walhamdulillahil alamin. Tasbih kafarah dan satu as. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.